Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar bin Roslan, 2020-856-506. Saya daripada Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur. Hari ini saya akan membentangkan isu berkaitan falsafah yang bertajuk Tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks falsafah metafizik. Satu analisis. Mengikut pandangan dalam Al-Quran, Allah dimaksudkan sebagai Tuhan sekalian alam atau Allah yang maha sempurna. Bukti kesempurnaan Allah tidak perlu disangkakan lagi kerana Al-Quran sebagai kalam Allah telah memperjelaskan diri Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebagai yang dikehendakinya. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang membuktikan keterangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, sesungguhnya Tuhanku Maha lembut, latif terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui, alim, lagi maha bijaksana, al-hakim. Objektif kajian. Melalui kajian bertulis ini, kami dapat mengenal pasti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kajian ini juga dapat menerangkan tentang kejadian alam sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, saya Wana Sultan Amirah binti Wan Azizam dan hari ini saya akan menceritakan beberapa kajian literatur. Jadi terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan dan salah satunya ialah kajian oleh Habib M. Som yang menceritakan kejadian siang dan malam. Dan dia memudahkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Ayat di atas tersebut menjelaskan bagaimana Allah mengatur proses silih berganti kejadian siang dan malam dengan begitu tersusun dan kemas sehingga terjadinya putaran masa. Allah juga menjelaskan nikmat berupa rezeki yang begitu banyak untuk manusia mengatur aktiviti kehidupan atas muka bumi ini, di mana Allah tidak berkira untuk memberikannya atas sifatnya sebagai yang maha pemurah. Ia boleh diberi dalam bentuk kesuburan tanah, tumbuhan yang begitu menghijau, hasil pertanian, ternakan dan keselesaan kehidupan manusia itu sendiri sebagai kesan daripada fenomena kejadian siang dan malam. Ini adalah kerana tanpa siang dan malam yang dijadualkan secara silih berganti, ekosistem alam akan terganggu dan menjejaskan aktiviti ekonomi, kemanusiaan, perkembangan industri, pelancongan dan sebagainya akan terbantut dan menjadi tidak produktif. Selepas itu, kajian yang dilakukan oleh saudara Faizuri Abdul Latif dan Wan Suhaimi Wan Abdullah berkaitan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala menurut Tuan Minal. Hasil daripada kajian tersebut, pengkaji dapat mengenal pasti beberapa dapatan kajian berdasarkan karya Akidah Al-Najin, iaitu Tuan Minal membahagikan sifat 20 kepada 4 kategori utama, iaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'anwiyah. Dalam kitab Akidah Al-Najin, Tuan Minal amat menitik berat tentang kepentingan memahami persoalan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilihan Tekstil Sanusi oleh Tuan Minal sebagai asas tulisannya ialah mempunyai asas yang tepat sama ada dari aspek isinya maupun daripada aspek kedudukan dan pengaruh karya Al-Sanusi berkenaan dalam tradisi akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Jika diperhatikan huraian Tuan Minal terhadap teks dan isu yang dipilih, ternyata Tuan Minal menguasai topik perbincangan teks dan perbincangan akidah Al-Asy'ariyah secara khusus. Bahkan tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa kupasannya ini boleh dianggap sebagai kupasan seorang mutakalim yang berjaya menyambung dan memanjangkan tradisi Al-Asy'ariyah di alam Melayu. Seterusnya, berdasarkan kajian Wan Muhammad Fazrul Azli dan Mastura melalui Proceedings of the International Conference of Akidah,
Religious and Social Science. Dalam kajian ini menyatakan mengenai konsep ketuhanan dan agama dalam metafizik Stephen Hawking. Tajuk-tajuk berkaitan dengan Tuhan dan agama ada dibincangkan dalam Stephen Hawking 1942 hingga 2018. Seorang ahli falsafah fizik, matematik dan kosmologi telah menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Brief Answer to the Big Questions. Dalam buku tersebut, terdapat beberapa pendapat mengenai metafizik mengenai Tuhan dan agama seperti Tuhan tidak wujud, tiada sesuatu yang mencipta alam semesta, tiada sesuatu pun yang menentukan takdir manusia dan campuran mengenai fizik dan metafizik. Hawking berpendapat bahawa konsep agama adalah sebuah ideologi yang dianuti oleh orang-orang yang tidak memahami sains dan jahilkan ketinggian ilmu sains dalam menjelaskan semua fenomena alam yang berlaku. Kandungan buku tersebut tidak terkecuali daripada diadun dengan nilai ateistik dan pandangan alam naturalism saintifik yang dianuti. Tujuan untuk mengekalkan mereka daripada terkeliru dengan segala logik dan hujahan saintifik yang menolak agama serta menafikan kewujudan Tuhan, seperti yang dikemukakan oleh saintis terkenal dunia melalui buku Brief Answer to the Big Question ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Farah Wahidah. Baik, seterusnya kajian oleh Muhammad Akhiruddin Ibrahim bersama Zulkifli dan Azinawati Abdul Aziz menceritakan mengenai tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dapat diketahui melalui segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah atas kehendak dan perancangannya. Segala ciptaannya juga mempunyai keunikan dan keistimewaan yang tersendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menciptakan sesuatu perkara tanpa alasan atau untuk dipersiakan. Segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan anugerah dan rahmat yang perlu dimanfaatkan dan dihargai oleh semua makhluk sama ada yang berakal maupun tidak. Segala anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nikmat, tidak boleh kita persoalkan kerana siapalah kita untuk mendustakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kajian yang dijalankan oleh Zul Azmi Yaakob menyatakan bahawa kejadian alam telah dijadikan sebagai asas untuk mengenali dan mendekati Tuhan. Alam yang disaksikan masyarakat pada hari ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjadi bukanlah kebetulan tapi dirancang oleh si pencipta. Sumber alam adalah bersifat sementara dan adalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk yang di atas muka bumi. Sumber alam ini seharusnya dihargai dan dikagumi, bukan dieksploitasi demi kepentingan nafsu manusia. Ada kebesaran, keajaiban dan keindahan di sebalik alam. Dengan akal yang ada pada manusia, dapat disaksikan segala sifat yang ada pada alam. Dia yang mencipta dan mentadbiri sekalian alam. Baik, kajian litera yang terakhir adalah kajian yang berjudul Takbir Sejarah Penurunan Wahyu Al-Quran. Para ulama menyatakan penurunan mukjizat Al-Quran adalah melalui dua cara, iaitu secara berperingkat dan sekaligus. Pertama, penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Al-Luh Mahfuz. Kedua, dari Al-Luh Mahfuz ke Bait Al-Izzah di langit dunia. Dan ketiga, penurunan kepada Jibril alaihissalam dalam tempoh 20 malam. Penurunan Al-Quran adalah sebagai petunjuk kepada umat manusia dan serta menunjukkan jalan yang benar buat orang yang beriman. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Maka menjadi tanggungjawab umat manusia untuk mendalami dan mengamalkan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran bagi mendapatkan kehidupan yang diredai olehnya.
Di sini saya akan bentangkan beberapa isi. Yang pertama adalah kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam ni merupakan salah satu bukti kebesaran dan kewujudan Allah. Di dalam ayat Al-Quran sering disebut tentang siang dan malam, antaranya surah Al-Furqan ayat 47 yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan untuk kamu malam sebagai pakaian dan tidur sebagai pemutus, dan dia menjadikan siang untuk bertebaran. Kejadian siang dan malam ni terjadi mesti ada sebab dia. Allah menjadikan fenomena ini supaya manusia boleh bekerja di siang hari, dan pada waktu malam mereka boleh berehat daripada penat lelah di waktu siang. Okey, isi yang kedua yang saya bentangkan adalah manusia sebagai bukti kekuasaan Allah. Kewujudan manusia juga adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia di muka bumi untuk menyuruh manusia mengabdikan diri kepadanya. Ini terbukti dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Dariyat ayat 56 yang bermaksud, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Sebaik-baik makhluk ciptaan Allah adalah manusia, dan bukti kewujudan Allah juga dengan adanya manusia. Dekat sini jelas bahawa manusia adalah bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita ni sebagai Muslim wajib percaya bahawa Allah itu sememangnya wujud, walaupun kita tak boleh melihat Allah menggunakan panca indera sebab tu di dunia. Okey, isi yang ketiga pula adalah tidak logik jika dunia ini tidak bertuhan. Di sini saya akan menceritakan beberapa contoh kejadian di bumi yang membuktikan bahawa sangatlah tidak logik jika dunia ini tidak bertuhan. Okey, yang pertama, cuba kita fikir bagaimana fenomena kejadian siang dan malam terjadi jika dunia ini tidak bertuhan. Seperti yang saya ceritakan tadi, fenomena ini terjadi ada sebab dia. Okey, yang kedua, dengan adanya air hujan yang turun ke muka bumi. Air hujan ni berfungsi sebagai bekalan buat kehidupan dan memberi banyak manfaat kepada bumi. Jika air hujan ni tak turun, mesti bumi ini tak akan berpenghuni kan? Seterusnya, kejadian alam ini juga berjalan sesuai mengikut sistem yang kemas dan teratur. Semua ini terjadi mesti ada kuasa tertinggi yang menggerakkannya. Hal ini secara tak langsung membuktikan juga bahawa kita hanya mempunyai satu Tuhan. Jika ada lebih daripada satu Tuhan, mesti dunia ini akan hancur dan binasa. Isi keempat, planet berpusing mengikut paksi orbitnya tanpa berlaku pelanggaran. Matahari bergerak berdasarkan orbitnya dalam gugusan Bima Sakti. Planet-planet bergerak mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya, di samping berputar secara sendiri-sendiri. Bumi sebagai salah satu planet yang berada dalam gugusan bintang matahari ikut bergerak mengelilingi matahari yang menghabiskan waktu selama setahun dan menyebabkan peristiwa perubahan musim yang empat, iaitu musim dingin, musim semi, musim panas dan musim gugur. Sebagaimana ia berputar dengan sendirinya yang menyebabkan terjadinya malam dan siang. Gerakan bumi dan planet-planet lain, baik dalam garis edarnya sendiri atau dalam mengelilingi bintang yang lebih besar darinya, tunduk pada hukum alamiah tertentu yang tidak mungkin terjadi kerana suatu kebetulan. Semua benda langit saling berkait dengan benda langit yang lain kerana adanya daya gravitasi yang dimilikinya dan daya elektrik magnetik yang melingkupinya. Al-Quran secara menakjubkan telah mengisyaratkan gerakan bumi ini dalam berbagai ayatnya. Salah satu adalah ayat 88 surah An'am. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Ayat ini menunjukkan kepada persepsi keliru yang dianut sebahagian orang yang berpendapat bahawa gunung-gunung itu diam dan tidak bergerak.
Dalam ayat ini, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa gunung-gunung yang ada di muka bumi ini seluruhnya bergerak dan gerakannya seperti gerakan awan. Isi kelima, kewujudan Allah telah dibuktikan di dalam Al-Quran. Kesesuaian Al-Quran dengan manusia tetap kekal dan tidak berubah, sekalipun manusia berubah generasi demi generasi. Al-Quran menyatakan akibatnya yang terlalu besar untuk dipenuhi seorang yang menganut kepercayaan ini terhadap Tuhan-Tuhannya. Mereka terpaksa melakukan pelbagai ibadah, membayar pelbagai jenis nazar dan berbagai lagi. Lain halnya dengan mereka yang hanya percaya kepada Allah yang Maha Esa dan kepadanya segala permohonan dituju. Di dalam surah Yusuf dan surah Al-Anbiya, ayat di dalam dalil tersebut mendedahkan perbezaan yang sungguh jauh antara penyembahan yang dilakukan terhadap banyak Tuhan dengan yang dilakukan terhadap satu Tuhan. Penyembahan banyak Tuhan menyulitkan insan yang berurusan dengannya kerana ia terpaksa melayani pelbagai kehendak dari berbagai Tuhan. Menurut Islam, kejadian seluruh alam semesta ini adalah hasil ciptaan dan kawalan Tuhan yang Maha Agung dan Maha Berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud Allah jugalah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahan, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan suatu maka jadilah. Ayat tersebut menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi segala kekuasaannya. Dalam ajaran Islam, terutamanya dalam konteks akidah Islam, umat Islam diajarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat harus untuk berbuat sesuatu menurut kehendaknya. Isi keenam, tumbuh-tumbuhan dan haiwan membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kuasa yang tiada tolak bandingnya. Malah tiada satu pun makhluk yang dapat menentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai fungsi dan tujuan yang tertentu. Sebagai contoh dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Ma'idah, Al-Baqarah, Al-Araf, Al-Hajj, Al-Nahl, Al-Furqan dan Qaf, ada menyatakan bahawa air yang diturunkan oleh Allah dari langit merupakan kurniaan yang sangat penting dan berguna bagi kehidupan manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila air turun atau disebut sebagai hujan, akan diserap oleh tanah. Seterusnya, tanah yang mengandungi air akan diserap airnya oleh tumbuhan, dan tumbuhan akan dapat tumbuh segar dan subur kerana air merupakan salah satu keperluan asas bagi tumbuhan untuk kekal hidup. Tumbuhan yang subur juga membantu dalam keperluan hidup bagi haiwan. Ini kerana setiap tumbuhan yang hidup subur akan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, manakala setiap haiwan akan menarik nafas iaitu menyedot oksigen dan menghembuskan nafas iaitu mengeluarkan karbon dioksida, dan perkara ini berlaku pada sistem respirasi dalam tubuh haiwan dan juga pada manusia. Ini jelas dapat kita ketahui bahawa air penting bagi keperluan manusia, tumbuhan dan haiwan untuk kekal hidup. Terdapat lebih daripada 1000 jenis tumbuhan yang wujud di muka bumi ini. Allah telah mencipta tumbuhan tersebut dengan fungsi dan kebaikan masing-masing. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila dikaji dalam kaedah sains biologi, setiap tumbuhan mempunyai khasiat tersendiri, terutamanya dalam bidang perubatan. Banyak tumbuhan yang boleh dijadikan penawar bagi penyakit-penyakit tertentu. Sebagai contoh, tumbuhan akar saga mampu dijadikan penawar untuk anti kuman, diuretik, ubat kahak, pencuci perut, penyejuk badan, berkeupayaan untuk menenangkan fikiran, merawat gonoria, penyakit kelamin, penyakit kuning, merawat kencing manis dan merawat radang buah pinggang yang kronik, iaitu neftiris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisha Radia binti Azra dari AP247. Saya akan menerangkan mengenai peraturan alam semesta menunjukkan bahawa alam semesta diatur oleh Allah SWT. Dan yang kedua, turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Okey, yang pertama, peraturan alam semesta menunjukkan bahawa alam semesta diatur oleh Allah. Allah SWT bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Allah tidak sama dengan makhluk dalam apa bentuk sekalipun, tetapi mempunyai persamaan dengan sifat makhluk. Sungguh pun demikian adalah mustahil Allah mempunyai sebarang sifat kelemahan. Allah sahajalah yang menciptakan manusia dan segala alam ini. Oleh kerana Allah maha sempurna, maka Allah mencipta alam ini dengan penuh kesempurnaan. Oleh kerana Allah Maha Pengasih dan Penyayang, maka Allah mencipta alam ini dengan penuh kasih sayang. Begitu juga oleh kerana Allah Maha Bijaksana, maka Allah mencipta alam ini dengan serba lengkap dan tahu segala kelemahan, kekurangan, keperluan dan kekuatan alam ini. Dengan itu, untuk memelihara alam yang diciptakannya, Allah telah menurunkan peraturan-peraturannya untuk dipatuhi. Bagi makhluk yang berakal seperti manusia dan jin, Allah menurunkan peraturannya dalam bentuk hukum syarak dan juga hukum alam. Manakala bagi makhluk yang tidak berakal pula, seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan, Allah menurunkan hukum alam sahaja. Bagi menjamin kehidupan yang sempurna, semua makhluk perlu taat dan patuh kepada peraturan ciptaan Allah, sama ada dalam bentuk hukum syarak maupun hukum alam. Yang kedua, turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila usia Nabi Muhammad hampir mencecah 40 tahun, fikirannya mengenai masyarakat Arab Jahiliyah membuatkan baginda ingin bersendirian dan mengambil keputusan untuk menyendiri di Gua Hira di atas Bukit Nur. Pada ketika itu, penduduk Mekah mengamal kehidupan masyarakat Jahiliyah, iaitu mereka menyembah berhala, berzina, berjudi dan minum arak. Mereka juga sering membunuh antara satu puak bersama puak yang lain. Dan pada suatu hari ketika baginda Nabi di Gua Hira, Malaikat Jibril datang menemui baginda pada 17 Ramadan 6 Ogos 610 Masihi. Ketika itu, baginda Rasulullah berusia 40 tahun. Malaikat Jibril datang menemui baginda dan membawa wahyu yang pertama. Malaikat Jibril menyuruh Nabi membaca dan memeluk baginda selepas 3 kali malaikat menyuruh baginda Nabi untuk membaca. Akhirnya, Malaikat Jibril mengajarkan baginda Nabi untuk membaca wahyu yang diturunkan. Ayat yang diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Daripada kajian ini, sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai dan beriman kepada Allah SWT sebagai Tuhan sekalian alam. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Telah mengukuhkan lagi bahawa Allah SWT satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan yang Maha Esa. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala kemungkaran yang dibenci oleh Allah SWT, kerana kematian ini tidak mengira usia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.